Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Saya Casey bersama dengan anda pada tengah malam ini untuk saya berkongsi kisah-kisah misteri dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Saudara, sekiranya anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh ikuti rancangan ini dan juga boleh hubungi saya di 669-11897. Setiap kisah yang bakal anda dengar, anggaplah semua sekadar hiburan saja. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenaran kisah-kisah yang bakal dibentangkan sebentar nanti. Pendengar Ria 897, saya harap anda jangan mudah percaya, jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang akan diketengahkan. Misteri Jam 12, 100% hanya sekadar hiburan saja. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini, saudara, adalah pengalaman kiriman email datang dari seorang pendengar yang dikenali sebagai Amir, ataupun nama yang disertakan Amiruddin. Saya gunakan nama ringkas Amir sahaja. Dalam kiriman Amir kepada saya tertarik sebenarnya. Saya juga pernah menonton filem berkaitan dengan tempat yang dikunjungi oleh Amiruddin bersama dengan 3 lagi sahabat, kesemuanya seramai 4 orang, telah pun memasuki sebuah tapak perumahan yang dah lama terbengkalai. Sebelum tu, sejarah tentang tapak perumahan yang disebutkan ini, di mana satu ketika dahulu ada kejadian tanah runtuh yang telah pun membuat bangunan, sebuah bangunan di kawasan tapak perumahan ini roboh dan runtuh, mengakibatkan ada yang cedera dan mati tertimbus dengan bangunan yang runtuh. Kembali pada kisah ini yang dikatakan berlaku di Kuala Lumpur. Pengalaman Amir dan juga 4 orang rakan yang telah pun mengunjungi bangunan yang dikenali sebagai Highland Tower. Kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Begini kisahnya. Pengalaman yang diceritakan ini, saya dan juga 3 orang rakan memandu berada dekat kawasan Highland Tower di Kuala Lumpur, Casey. Bila berada di sana, kami berbekalkan lampu soloh dan video kamera sahaja. Kami ni bukanlah kumpulan paranormal investigator, bukan. Cuma sekadar suka-suka. Sebabnya banyak perkara kami dengar tentang Highland Tower. Dan pada masa itu kami cuba-cuba nak tengok adakah benar tempat yang disebutkan itu berhantu, mempunyai entiti yang mungkin boleh dirakamkan menggunakan video kamera yang dibawa bersama. Kami keluar dari rumah kami sekitar jam 10 lebih malam. Bila memandu, pendengar Ria 897 ini yang diceritakan daripada pendengar kita bernama Amiruddin, pengalaman beliau dan juga 3 orang rakan mengunjungi Highland Tower.
Bila memandu menuju ke Highland Tower, rasa masing-masing ni rasa gairah sangat-sangat dan semangat Casey nak sampai ke tempat yang ingin ditujui. Pendengar Misteri Jam 12, setibanya dekat kawasan luar, agak jauh lah, kenderaan memang tak boleh masuk betul-betul depan bangunan. Kita letakkan kenderaan jauh daripada bangunan tersebut. Di hadapan kami adalah laluan semak samun yang harus kami lalu untuk berada di Highland Tower. Casey, bangunan tu dah lama terbengkalai, dibiarkan begitu saja. Malah tempat tu saya fahamkan telah pun menjadi sarang tempat perbuatan-perbuatan haram seperti dadah dan maksiat-maksiat yang lain. Jadi mungkin kerana itu telah pun menarik entiti-entiti seperti hantu dan sebagainya. Bila masuk ke dalam, semakin dekat dengan bangunan, rasa gairah, debah dan takut mula dapat kita rasakan. Turun dari kenderaan, kami berempat berjalan rapat antara satu sama lain. Kami cuba buat kelakar, cuba berlawak untuk kurangkan ketakutan ketika dalam perjalanan menuju ke arah Highland Tower, katanya Amir. Teman saya yang lain dah standby dah, Casey. Tadi dalam kenderaan, dia kata dia dah download surah-surah yang boleh membantu kita kalau kita rasa takut. Masuk dalam, Casey, jalan perlahan-lahan. Bunyi cengkerik memang kuat. Tempat tu sunyi, lagi sepi. Maklumlah, kawasan tu memang, katanya di sini menyeramkan pada waktu malam, di mana tidak ada lampu melainkan cahaya dari bulan yang menerangi jalan kami dan lampu suluh yang kami bawa bersama. Sedang berjalan menuju ke arah bangunan, saya ni macam terperasan di bangunan hadapan kami. Ya, di bangunan hadapan kami seperti ada orang di tingkat atas. Saya ingatkan mungkin itu adalah penagih dadah lah yang menggunakan bangunan itu tempat mereka menagih. Saya pun tidaklah indahkan sangat. Bila berjalan tu ternampak ada orang dekat bahagian atas. Saya pun tidak beritahu teman-teman. Malah kita pun tidak merancang untuk naik sampai ke atas, tidak. Hanya sekadar tingkat 1, mungkin paling-paling pun kita naik sampai tingkat 3 atau 4 lah. Jadi kita mula berjalan, teman saya mula rakamkan kiri, kanan dan kita berjalan sampailah kita berada betul-betul dekat kolong blok di apartmen Highland Tower yang dikatakan berhantu. Sampai dekat bawah, teman saya kata, jom naik atas. Nantilah dulu, dekat bawah ni belum lagi pusing. Alah, nanti kita pusing lah. Naik atas dulu. Akhirnya kita buat keputusan untuk naik atas. Kita menuju ke arah tangga bangunan yang terbengkalai. Kisi bayangkan sekeliling kawasan tu gelap sangat-sangat. Bangunan tu gelap, terbiar begitu saja. Tengah jalan sampai dekat lantai 2 Highland Tower, katanya Amir. Tiba-tiba seorang teman saya bernama Amirul bercakap dengan saya. Mi, jangan naik tinggi-tinggi, Mi. Aku tak sedar hati lah, Mi. Dia berbisik pada saya. Amirul ni memang rapat dengan saya. Dia adalah kawan saya. Dan 2 orang lagi rakan ni kenal Amirul melalui saya. Jadi saya pun kata pada Amirul yang kita naik paling tinggi pun 3 atau 4 tingkat lah. Kita teruskan, Casey. Sedang nak pusing naik tangga ke lantai 3 daripada lantai 2. Tiba-tiba teman saya, Amirul, terpekik sekuat-kuatnya. Pendengar Ria 897. Lagi 2 sahabat termasuk saya toleh dan tengok Amirul. Kenapa dengan kau? Kenapa ni? Kita bertanya pada dia. Aku nak balik, kata Amirul dengan nada suara yang menakutkan. Kami daripada berani sikit lah, taklah berani sangat, katanya Amir. Terus menjadi takut, Casey.
Terpaksa batalkan niat. Kita turun ke bawah jalan rapat-rapat antara satu sama lain. Boleh nampak Casey, si Amirul ni bila berjalan, dia tunduk ke bawah, tak nak langsung dongak kepalanya untuk tengok ke hadapan. Saya terpaksa pegang bahu dia supaya dia jalan tak tersandung. Tempat tu dah lah gelap. Dia hanya pandang ke bawah. Bila sedang kami turun daripada lantai 2 nak turun ke bawah tu Casey, kami dengar bunyi telapak kaki orang berjalan macam serit-serit kakinya. Lagi-lagi kami berempat turun laju dan lintang pukang lari pergi ke kenderaan kami yang terletak agak jauh dari bangunan Highland Tower. Dalam kenderaan, buka bacaan surah-surah Al-Quran. Kemudian, kawan saya hidupkan enjin dan terus tinggalkan kawasan itu. Saya cuba berbual dengan Amirul teman saya, katanya Ami. Tapi Amirul tidak boleh bercakap dalam keadaan terperanjat. Akhirnya Casey, setelah kami dapat tenangkan keadaan, kami berada di salah sebuah kedai kopi duduk sambil minum nak tenangkan keadaan sebelum pulang ke rumah. Kita bertanya kepada Amirul apa yang berlaku tadi. Begini kisahnya Casey. Apabila kita berada di tingkat 2, di lantai 2 bangunan Highland Tower, 3 di antara kita ni memandang ke arah belakang, iaitu memandang ke arah koridor dekat tingkat 2. Amirul pula tidak, dia memandang tangga yang naik ke tingkat 3. Seorang tengok tangga naik ke atas, lagi 3 orang termasuk saya, kata Amir, sedang tengok dekat koridor lantai 2. Amirul kata saat dia sedang pandang di lantai 2, dia nampak ada seorang ni, perempuan dalam keadaan macam sedang rukuk. Rambutnya panjang sampai dekat lantai. Daripada hujung koridor tingkat 2, dia bergerak dengan begitu laju dalam keadaan tunduk 90 darjah. Rambutnya panjang, berjalan laju sampai dekat tangga di tingkat 2 tu. Dia terus sampai dekat tangga di tingkat 3 tu, dia terus naik ke atas di lantai 4, katanya Amirul bila ternampak susuk tubuh tersebut. Bila benda tu bergerak menuju ke arah dia, dia terpekik. Itulah yang dia tunduk bawah dan takut sebenarnya. Bila saya bertanya, kenapa kau jalan kau tunduk bawah? Saat kita sedang nak turun, benda tu dekat belakang sedang mengikuri kita. Tengah tunduk betul-betul belakang kami. Amirul seorang saja yang nampak. Kami berlari Casey menuju ke arah kenderaan dan beredar dari sana. Video yang kami bawa bersama pun tak dapat rakamkan apa-apa. Cuma saat Amirul terpekik itulah dapat kami rakamkan. Pengalaman tak dapat dilupakan dan kami takkan ke sana lagi Casey. Highland Tower di Kuala Lumpur memang berantu. Itu ada kisah Amirul dan temannya dan juga 2 orang lagi rakan yang telah pun berkongsi kisah ini berlaku agak lama dahulu. Pernah mengunjungi Highland Tower. Apabila seorang rakan nampak sesuatu di mana lagi 3 tidak lihat apa yang temannya nampak pada malam yang menakutkan. Jadi saat dia nak balik tu, dia tunduk ke bawah sebab benda tu ikut dari belakang dan takut nak pandang. Kalau ternampak, saya kalau macam tu boleh pingsan. Baik, kita teruskan kisah berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah kita anggap sebagai hiburan saja. Kisah yang kedua, juga satu lagi tempat yang menakutkan. Ini saya nak kongsi malam ni kalau boleh lah. Sebabnya saya pun secara kebetulan apabila saya terima 2 kiriman email, saya cuba cari kiriman-kiriman email ada kaitan dengan tempat-tempat seram di Singapura dan juga di Malaysia.
Dan tempat yang kedua yang ingin saya kongsi sama adalah pengalaman peribadi seorang pendengar yang ingin diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan yang ini entah benar ataupun tidak lah ya. Tapi katanya di sebuah resort. Ini tempat, lagi satu tempat seram lah. Saya tak nak sebut nama resortnya sebab resort ni masih lagi beroperasi. Takut nanti orang cakap, pasal awak cakap macam ni lah, resort saya tak laku. Jadi di salah sebuah resort berdekatan dengan tepian pantai di Johor lah. Resort ni memang cukup terkenal. Saya sendiri pernah ke sana. Bila saya baca kiriman kisah yang diceritakan oleh pendengar kita yang ingin dikenali sebagai Botak. Nama Botak sih. Kata Botak, ini peristiwa yang menyeramkan. Di chalet ni, beliau dengan isteri saja berdua yang katanya telah pun ke chalet tersebut, di mana dua orang anaknya ikut nenek dengan atuk lah untuk balik kampung. Jadi dua anak balik kampung, ibu dan ayah ambil kesempatan untuk mungkin boleh saya katakan macam honeymoon lah honeymoon kecil di salah sebuah resort di Johor. Memang cukup terkenal dan resort ni katanya memang besar. Dan inilah pengalaman daripada Abang Botak dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang diceritakan begini, saya dengan isteri saya sampai di resort yang telah pun kami tempah ini di Johor sekitar jam 11 pagi. Bila sampai, kami pun pergilah ke bilik kami setelah mendapatkan kunci bilik resort kami. Resort ni cukup terkenal, kata Abang Botak. Saya adalah warga negara Malaysia dan resort ni juga ramai rakyat Singapura yang datang untuk bercuti di sini. Tempatnya memang besar sangat-sangat. Mohon maaf saya tak dapat beritahu anda apakah resort yang disebutkan. Pendengar Ria, bila kami masuk ke bilik kami lah, dalam bilik kami resort yang besar ini, bahagian bawah adalah bahagian ruang tamu. Dekat ruang tamu tu ada TV, ada juga tempat pantry lah, dan ada tandas. Kalau naik tangga di atas tu merupakan bilik tidur. Ada katil yang besar, ada tandas dan juga almari untuk kita letakkan pakaian-pakaian kita. Saya dengan isteri berada di sana selama 3 hari 2 malam di resort yang disebutkan. Setelah kami letakkan beg-beg kami, saya dengan isteri pun keluar untuk pergi makan. Kemudian kita rancang nak ke kolam renang untuk berenang di sana. Jadi kami pun dah berenang, dah berjalan, dah makan sekitar jam 4 lebih petang. Waktu tu waktu asar. Kami balik ke resort, mandi, bersihkan diri. Saya dengan isteri pun solat asar bersama. Setelah itu jam 6 lebih petang kita keluar untuk beli makan. Tapi kali ini kita makan bukan dalam resort. Kita memandu keluar daripada resort tersebut mencari makanan pada malam yang disebutkan. Setelah kami sampai itu keluar dalam 6 lebih petang, sampai kembali ke resort sekitar jam 7 lebih malam. Saya kata pada isteri, masuk dulu boleh tak dekat resort? Bila jalan tu daripada kereta nak pergi ke resort, saya serahkan kunci pada isteri. Awak masuk dulu boleh, abang lupa barang lah dalam kereta, kata saya pada isteri. Isteri pun jalan, masuk ke dalam bilik lah. Saya pergi kembali ke kenderaan untuk mengambil barang yang tertinggal di bahagian belakang kenderaan. Kemudian saya patah balik ke resort dan saya ketuk pintu untuk isteri saya buka. Tapi saya ketuk beberapa kali, isteri saya tidak buka pintu. Mungkin dia sedang dalam tandas. Dan saya terperasan pintu tu tidak ditutup habis. Isteri saya letak antara pintu dan juga door frame, kata beliau. Jadi supaya saya boleh tolak. Saya tolak pintu tu, saya masuk ke dalam rumah dan kunci pintu dari dalam. Saya lalu menuju ke arah sofa. Duduk dekat sofa, saya buka televisyen. Saya nampak isteri saya dekat atas kesi. Bahagian atas tu, bila jenguk dari atas boleh nampak di bahagian bawah resort. Jadi atas tu gelap. Lampu tidak dibuka, bahagian bawah saja yang dibuka lampu. Saya pun tengah duduk. Saya tengok atas, isteri saya sedang berdiri. Tapi dia tidak memandang ke arah saya, sedang menyandar badannya. Sedang menyandar pada besi di tingkat atas. Saya kata pada isteri, turunlah.
Saya beritahu isteri saya. Pendengar Misteri Jam 12. Kemudian setelah beberapa saat, saya dongak lagi. Isteri saya dah tak ada dekat atas. Tahu-tahu saya dengar ada orang turun tangga dan duduk di tepi saya, iaitu isteri saya. Sedang kita berbual, kita makan cemil-cemilan ataupun katanya di sini tidbit yang dibeli awal tadi. Saya dengan isteri dengar dengan jelas dekat atas ada tandas. Tandas tu dengar orang buka paip hujan kisi. Walaupun tidak kuat, saya ni boleh dengar. Saya cuit isteri. Awak tadi masuk tandas Saya tanya pada isteri saya. Masuk tandas? Saya dari tadi baring ke atas bang. Kepala saya mabuk. Bila abang panggil saya turunlah ke bawah. Kemudian isteri saya kata, anda bayangkan. Kemudian saya tanya pada isteri, nanti dulu. Awak tadi baring atas katil? Lah, kan abang cakap, turunlah. Bila saya dengar abang cakap turunlah, saya pun bangun dari katil, turun bawah. Tadi ada tak awak diri dekat tepi tembok tingkat 2 ni? Tak adalah bang. Tadi saya tengah baring atas katil. Saya letak barang, saya naik atas, saya baring. Pendengar Ria 897. Isteri saya kata, dia langsung tidak berdiri dekat atas lantai 2 bila saya kata suruh turun. Bila saya sebut turunlah, isteri saya sebenarnya sedang baring dekat atas katil. Dan saya ingatkan yang sedang berdiri, itu isteri saya. Dekat bawah, saya menegur isteri. Awak pergi tandas tadi tak tutup. Saya ingatkan di atas tu, isteri saya tadi pergi tandas. Dia tak masuk tandas kisi. Mungkin agaknya tadi kita buka air, bila kita keluar kita mandi, sebelum kita keluar kita mandi itu, kita lupa nak matikan pipe. Saya nak naik atas, isteri kata, bang, saya nak ikut bang, saya takut lah bang. Kami berdua jalan naik ke atas. Sampai depan tandas, hairan Casey. Tidak ada satu paip pun yang terbuka. Paip hujan, paip singki air, tidak ada yang terbuka. Tapi bila duduk dekat bawah, dengar dengan jelas ada orang buka paip di atas tingkat 2 resort yang kami sewa. Saya pun cubalah bergurau dengan isteri untuk hilangkan rasa takut. Turun ke bawah menonton TV. Malam bila nak tidur, saya bersyukurlah. Tidaklah ada gangguan yang teruk sangat. Cuma sekadar tu saja pengalaman apabila saya memanggil isteri, saya mati-mati ingatkan isteri saya sedang berdiri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, tadi 2 kisah tentang tempat seram di antara tempat seram lah diceritakan di Malaysia. Yang ini tempat seram di Singapura. Mungkin di manakah tempat yang dikongsi oleh teman kita dalam rancangan MJ12. Ini adalah pengalaman sebenar-benarnya yang dialami bekas pengawal keselamatan yang bertugas di Botanic Garden Singapura. Botanic Garden Singapura. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang dikirimkan kepada saya oleh Encik Syarif berbunyi begini. Saya adalah seorang bekas pengawal keselamatan ataupun security guard lah yang bertugas di Botanic Garden Singapore. Ini dah lama dahulu. Sekarang ini keadaan Botanic Garden dah lebih cantik lagi. Tapi pada waktu dahulu, ketika saya bertugas di sana, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Ada satu bahagian dekat Botanic Garden ni, tempat tu antara tempat yang paling menyeramkan sangat-sangat. Bukan saya seorang, malah sesiapa yang pernah bertugas pada waktu saya kerja dulu tahu tentang satu sudut dekat Botanic Garden ni, tempat yang paling menyeramkan. Bila ramai nak kena jalan buat clocking, jalan sajalah. Akan rasa takut kalau kena pergi ke tempat ini.
Sebenarnya begini, dekat tempat yang disebutkan ini, penampakan Pontianak pernah berlaku. Bukan saja saya sebagai seorang pengawal keselamatan berbangsa Melayu, malah ada juga seorang rakan yang berbangsa India yang pernah ternampak Pontianak dekat satu kawasan di Botanic Garden satu ketika dahulu. Pengalaman saya ni saya nak ceritakan. Pendek saja Casey. Tengah saya berjalan seorang diri, hanya memegang lampu suluh walkie-talkie. Tiba-tiba saya ternampak. Ini berdekatan dengan sebuah bangunan lama yang disimpan. Bangunan ini katanya adalah bangunan heritage. Bangunan heritage Casey. Faham-faham aja lah. Mungkin ada yang tahu tentang apa yang saya maksudkan, tempat mana ini. Pendengar Misteri Jam 12. Apabila Encik Sharif sedang berjalan, dekat bangunan tu nampak Casey dengan jelas. Ada perempuan sedang berdiri di sebalik tembok bangunan tersebut. Sedang berdiri seorang diri, macam manusia. Dari jauh saya nampak. Apa yang berlaku, saya pun keluarkan lampu suluh. Saya suluh beberapa kali lah. Saya on off, kelap-kelipkan lampu suluh tersebut. Mendapat perhatian wanita yang sedang berdiri. Mula-mula memang tak ada niat nak suluh dekat mana-mana wajah ke dekat bangunan tu. Hanya saya buat signal. Tapi saya tengok wanita tu berdiri, tidak indahkan signal yang saya berikan. Kemudian saya berteriak, "Hello, excuse me, ma'am? Excuse me, ma'am?" Seorang teman walkie pada saya. Syarif, dekat mana sekarang Ini adalah teman saya lah yang berbangsa India. Saya pun katakan saya dekat bangunan ... sedang saya berjalan. Teman saya kata, Syarif, jangan pergi sana boleh tak? Saya terdiam sebenarnya. Kenapa boleh datang balik tak? Jadi saya kata sekejap. Sini ada orang lah. Jangan, kata teman saya dekat walkie-talkie. Saya pun rasa tak sedap hati, kata Encik Sharif. Saya biarkan wanita tu berdiri di sana. Saya patah balik berjumpa dengan teman saya yang bernama Siva. Jadi saya tanya pada Siva, tadi nampak perempuan dekat bangunan ... ini. Dan Siva kata, Sharif, kalau boleh lu jangan pergi sana lagi. Aku sudah kena. Waktu Siva berjalan, dia suluh dekat wanita tu. Alangkah terperanjatnya, bila si Siva suluh, wanita tu sedang memandang ke arah Siva. Matanya punyalah terbeliak sambil senyuman yang menakutkan. Dan tahu-tahu Siva dengar bunyi burung hantu. Begitu kuat sangat-sangat kedengaran. Berada dekat kawasan Botanic Garden, berdekatan dengan bangunan yang disebutkan tadi. Bila saya kembali, saya tanya pada Siva. Saya kata pada Siva, tak mungkin lah. Itu orang lah, aku nampak dia diri. Tidak, itu bukan orang, aku dah kena, kata Siva. Casey dan juga pendengar saya tak puas hati. Siva dengan saya keluar, kita berdua berjalan menuju ke arah bangunan tersebut. Sampai dekat bangunan tu, wanita tu dah hilang. Saya masuk dekat bahagian luar bangunan, buat pusingan tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Tahu-tahu Casey, saya dengan Siva dengar. Dengan begitu jelas kedengaran seperti ada suara sesuatu mengilai agak jauh bunyinya. Saya dengan Siva tidak payah Casey. Saya dengan Siva ni tak payah nak cakap betul ke tak ada ke. Kita sama-sama tinggalkan tempat tu dan kembali ke tempat yang tadi kita berada di bahagian hadapan Botanic Garden. Pengalaman saya ini berlaku agak lama dahulu. Sekarang ini saya pun dah pencen. Itulah peristiwa yang menyeramkan di Botanic Garden.
Baik, itu kisah daripada Encik Sharif dan juga temannya Siva yang pernah ternampaklah Pontianak dekat Botanic Garden. Benar ataupun tidak, MJ12 sekadar hiburan saja. Jangan mudah percaya, jangan terlampau taksub. Kita dengar dan anggaplah seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Yang ini satu lagi kisah yang diceritakan oleh seorang lagi pendengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini tentang sebuah katanya, mana ni kejap tadi ada kiriman email. Ini dikongsi sama dalam rancangan MJ12. Ini datangnya daripada Kak Nurli. Kak Nurli berkongsi peristiwa yang menakutkan. Ini berlaku di perhentian bas. Waktu itu kata Kak Nurli, saya sedang tunggu bas sekitar jam 11 lebih malam. Saya seorang diri dekat bus stop KC. Tengah tunggu bas nak datang, saya pun keluarkan handphone lah untuk bermain game. Dan tiba-tiba tergerak hati KC untuk saya ni bangun daripada tempat duduk dan keluar daripada kawasan bus stop. Tak tahu kenapa, tahu-tahu tengah main game saya bangun, saya jalan keluar. Sebabnya bila sedang duduk rasa meremang tau bulu tengkuk ni. Jadi kata Kak Noli, saya pun bangunlah. Bangun daripada tempat duduk di perhentian bas, saya pergi ke kawasan luar perhentian bas sebelah kiri saya. Sambil saya berdiri, saya bermain dengan handphone. Rupa-rupanya KC, bila saya bangun, saya berjalan tu masih lagi main handphone. Saya bermain dengan handphone ni untuk occupy saya punya minda. Ya, untuk occupy saya punya mind katanya. Sebab kalau saya duduk tak buat apa-apa, saya akan fikir yang bukan-bukan. Jadi oleh kerana dah rasa meremang, saya berdiri pun saya tetap tengok handphone dan bermain dengan game di telefon bimbit saya. Berada dekat kawasan luar bus stop, tengah bermain game, tiba-tiba saya terperasan KC. Daripada pandangan mata sebelah kanan saya, ternampak dekat bus stop tu, tiba-tiba entah datang dari mana, ada seekor anjing hitam. Saya yakin tadi bila saya berjalan dekat bus stop, bila tengah duduk, saya tak nampak pun anjing tu. Tapi bila saya berdiri dekat luar, ternampak seekor anjing hitam dalam keadaan sedang berdiri. Ya, 4 kaki tu sedang seolah-olah nak bergerak dan merenung ke arah saya. Saya dah rasa takut KC. Rasa-rasanya kalaulah anjing ni nak terkam saya. Memang KC, makin lama anjing tu tidak bersuara. Dia jalan perlahan-lahan, bergerak perlahan-lahan, makin lama makin dekat dan makin dekat dengan saya. Dalam hati, kalau aku lari, mesti aku kena kejar. Saya pun cuba tenangkan diri, tenangkan fikiran. Tahu-tahu saya terbaca sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya terbaca KC. Betul, secara tidak saya rancang, saya terluahkan membaca ayatul kursi. Anjing yang tadi depan menghampiri saya, seolah-olah nak terkam saya ni, tiba-tiba terus pusing dan lari daripada perhentian bas. Bas saya pun sampai, saya masuk dalam bas dan alhamdulillah KC, nasib baiklah dah naik bas. Kalau tidak, saya tak tahu apa yang akan dilakukan oleh anjing hitam yang entah dari mana dia timbul. Yang pelik, bila baca ayatul kursi, anjing tu boleh lari seolah-olah dalam keadaan ketakutan. Baik saudara, kita akan kembali sebentar nanti. Kita akan berehat seketika. Dan pengalaman yang diceritakan memang menyeramkan. Peristiwa akan kita kembali dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda bayangkan perhentian bas. Mungkin saya rasa bus stop tu sunyi sepi. Kalau anda dalam situasi lah pendengar kita tadi, tiba-tiba sedang tunggu bas, perasaan rasa hati tak sedap ni, berdiri tetap main game, tahu-tahu entah dari mana datang seekor anjing hitam. Apa yang akan anda lakukan? Waktu sekarang 1.26 pagi dan selamat pagi kepada semua fan Misteri Jam 12 yang sedang mendengar pagi ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Ria 897. Hari ini dah pun masuk hari Sabtu 31 hari bulan Mei, ya, 31 Mei 2014. Kalau ikut kira hari, lagi 12 hari Piala Dunia akan bermula pada 12 Jun 2014. Tak sabar ni. Piala Dunia, siapakah pasukan yang anda sokong lah? Mungkin Argentina, mungkin Spanyol, mungkin Brazil,
Perancis dan sebagainya. Siapakah pasukan yang anda sokong dan siapakah antara pemain bola sepak yang anda nak lihat beraksi di pentas Piala Dunia ini? Kalau saya tak sabar nak tengok. Saya tak sokong pasukan ni lah, cuma saya nak tengok sebabnya berita tentang beliau dikatakan akan memberi prestasi yang terbaik untuk Piala Dunia kali ini. Peluang yang diberikan iaitu Lionel Messi bersama dengan pasukan Argentina. Jadi nantikan sajalah. Tapi mungkin ada di antara anda sokong pasukan Brazil, ya, ada yang suka dengan Spanyol yang telah pun menunjukkan prestasi yang baik lah. Baik, kita kembali dengan kisah-kisah anda dalam rancangan MJ12. Dan tadi di Facebook Ria saya telah pun muat naikkan satu gambar perhentian bas. Ini betul-betul bus stop ni memang wujud di Singapura. Dan bagaimana? Pertanyaan saya ni, berani ataupun tidak tunggu bas jam 11 lebih malam, tunggu bas di perhentian ini, ataupun anda rasa naik teksi sudahlah? Ada yang kata di sini daripada Nasri Muhayyad, ini antara pendapat pandangan yang jujur saya rasalah. Ada kata burung tiong makan betik, call taxi pun cantik. Nasri Muhayyad cakap Yang ini daripada Sarah Lia lah, memang ada apa dengan bus stopnya, memang ada apa dengan bus stopnya, paling juga bus stop lewat jam segini. Ada, kalau gelap-gelap macam tu, sunyi-sunyi memang menyeramkan. Kata Muhammad Noh Abdillah, berani, tapi kalau manusia yang jadi hantu tu dah lain cerita dah. Biasanya perompak perogol yang sembunyi dekat semak samun tu tunggu mangsa. Nak lagi dekat Jalan Bahar, Lim Cukang sana, seram ji. Ya ke? Yang ini daripada Zura Ebeli tak hegi-hegi ke si, terus telefon taksi. Kalau taksi tak ada, call members. Suruh members yang ada kenderaan datang jemput. Baguslah, tindakan yang baik. Ini kalau saya terpaksa beranikan diri ke si, kalau kenderaan dah rusak, siapa nak tolong tempat sunyi, terpaksa cekalkan hati, kuatkan semangat daripada Hadi Fikri. Itu dia. Jadi ada juga yang kata, alah Kisi, tempat ni tak ada benda lah Kisi. Baguslah, kalau anda seorang yang berani, saya tabik spring dekat anda. Baik, kita buka talian 669-11897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita jawab panggilan kita di hujung talian. Hello, selamat malam ataupun selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi Kisi. Hai, siapa tu? Saya Yusri. Cik Yusri, panggilan dari mana ni? Tampines. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Kisah pengalamannya. Ini pengalaman saya di waktu NS di Jalan Bahar Camp, orang bilang. Oh, Jalan Bahar Saya. Jadi kalau ada teman-teman pendengar dari Malaysia tak tahu, boleh anda cuba jelaskan Jalan Bahar tu sebenarnya tempat apa tu? Jalan Bahar itu dia, saya nak beritahu ada tempat apa ni, Bungle, daerah Bungle. Kawasan tu adalah kawasan apa tu? Itu kawasan apa ni, dulu salah saya itu under polis punya apa ni 123X nya training, tapi lepas tu diambil oleh SDF lah. Saya waktu itu intake 34. Wah, lama tu saya. Jadi silakan dengan pengalamannya. Ini pengalaman, ada dua pengalaman. Pengalaman yang satu meringkas lah kita. Yang pertama, kita dulu saya ada probos training. Lepas tu kita sebelum akhirnya training probos tu, malam tu kita ada kena tidur 4 kubu. Nanti kita ada dalam 20 orang, nanti dibagikan lah. 4 kubu Melayu, kubu Kristian, kubu Cina. Nanti kita kena bagi lah berapa orang. Kita kena tidur di sana. Pengalaman ni tu saya kena tidur 4 kubu Cina. Lepas tu saya dua orang sahabat saya. Yang satu sebelah dalam 2 kubur tu seorang. Lepas 3 kubur tu saya lah. Sebelum tu nanti kita punya sarjan semua beritahu, okey, tak boleh bawa surah-surah apa semua, tak boleh bawa. Semua kena check lah. Jadi dia bilang, okey, sekarang kau diri sini, kau macam minta macam apa, lindung, bukan minta lindung, macam permission lah, supaya tidur pas sini lah. Cuma kau nak tidur je, kau tak mau jangan buat muka-muka, cuma tidur je lah. Kita pun dengarlah arahan apa yang disuruh kan. Nanti besok pagi dalam pukul 7 pagi baru dia datang ambil kita lah, balik tempat Jalan Bahar semula.
Ni waktu malam ni lepas pada pergi lepas road march pada Jalan Bahar tu kena pergi jalan. Lepas tu saya kena letak Pak Kubu Cina. Lepas tu saya macam dah beri arahan, minta macam permission. Saya pun minta permission. Lepas tu tak penat berjalan. Lepas tu saya pun macam tidur lah. Macam tidur. Bila tengah tidur tu saya bermimpi macam tempat situ juga. Tapi lepas bermimpi macam ada satu perempuan datang. Macam datang jelmaan lah. Kali saya macam tengah tidur, saya macam terperanjat, terbangun. Rupanya bila saya teringat yang saya mimpi tu, saya terpandang yang kubur yang saya tidur tu. Rupanya muka yang perempuan yang saya mimpi yang tu adalah muka tempat kubur yang itu perempuan tu, Casey. Lepas tu saya pun macam terdiam lah. Lepas tu dalam beberapa saat kawan saya pun lari pada saya, macam kubur yang 3 tu. Tepi tempat dia lari pada saya. Dia beritahu, Yusri, boleh aku tidur tempat tepi sini tak? Aku rasa tak sedap lah. Dia bilang, boleh lah. Lepas tu dia bilang, aku nak lepas hajat lah. Tak nak buang kecil lah. Terus saya bilang, aku pun sama juga. Aku pun nak buang kecil juga. Kali kita pergi tengok satu pokok tu, semua-semuanya kita pun pergi buang kecil. Lepas buang kecil, kita pun balik semula lah. Tempat yang kubur yang mana saya kena tu, saya tidur. Sedang saya tidur, sekali kena tepuk lah, kena tepuk. Bila kita tepuk tu, kita terbangun kan. Saya ingat saya seorang kena tepuk, punya kawan saya pun kena tepuk. Lepas tu kita bangun pula, siapa tepuk Bilang, mana aku tahu. Kita berbangun lah, kita macam pusing tengok, takut kawan-kawan atau apa, macam staff saja apa, main-main kan. Kita pun pusing tempat kubur tu, dalam pusing-pusing, ada orang lah. Dah kita macam dah takut dah, pada dalam 1 lebih tu, kita dah macam dah tak boleh tidur lah, pasal kita dah takut kena tepuk. Pada pukul 1 lebih, lantak sampai pukul 7 lebih, kita tak tidur, kita beriak, diam je itu pengalaman saya di waktu Pak Kubu yang tengah training dengan Probos lah. Lepas ni ada satu lagi satu kisah juga. Saya dipostkan tempat di Station Barrack. Yang hari tu saya ada dengar yang Casey ada ceritakan pasal yang blok, ada yang tingkat 12, ada yang rambut ada satu tingkat 12 tu boleh naik kan, Casey. Pak di Station Barrack. Itulah saya Pak di Station Barrack. Waktu tu kita ada shift lah. Kita selalu ada shift pada pukul 7 sampai pukul 3 petang. Pukul 3 petang sampai pukul 11 malam. Saya di waktu itu pukul 3 petang sampai pukul 11 malam. Itu saya dengar detainee cakap lah, yang tingkat 3 ni berantu. Memang tingkat 3 tu sel, tapi tak ada, semua kosong, tak boleh. Semua diletakkan detainee semua di tingkat 2. Tingkat 3 totally kosong. Tapi diorang semua waktu malam kita kena ikut 2 budak macam detainee ni, suruh ambil blanket dengan tikar untuk diorang nak tidur malam. Kali bila tengah hari tu saya dengar lah diorang bilang tingkat 3 ni berantu. Saya bilang Probos, tingkat 3 ni berantu. Ni semua detainee buat lama lah, dia AWOL. Bilang apa pasal? Bilang Pak Atas berantu. Pasal kadang-kadang diorang kita dengar macam diorang ada tak kaki malam-malam. Lepas tu ada yang bilang lah pengalaman diorang pernah nampak macam waktu malam tu diorang nampak macam benda lah, macam detainee duduk lah. Saya pun nak tahu jugalah betul ke tidak, atau diorang berkereka. Hari tu malam tu saya ditugaskan pada pukul 10 lebih, suruh ambil detainee punya escort detainee 2 orang balik tingkat 3, ambil dia punya blanket dengan dia punya tikar. Lepas tu saya bilang detainee, okey sekarang korang mau turun. Aku nak tengok ada hantu ke tak ada hantu. Betul tak korang cakap? Korang pernah juga saya dengar macam staff cakap ada budak detainee duduk dalam, diorang pernah nampak lah. Tapi saya bilang saya nak sendiri nak tengok adalah betul atau tak betul. Dan tu saya bilang okey, saya panggil budak detainee, okey kau turun bawah. Pintu kau renggang, saya bilang. Gate adanya sel, ada gate. Saya kunci tapi saya tak saya cuma latch macam itu je lah. Tak lock, totally lock. Okay, saya sekarang kau turun. Aku nak pergi petrol. Aku nak tengok ada hantu ke tak ada hantu. Apa diorang cakap ni betul ke atau bohong. Saya pun nak jalan kecil pada ujung ke ujung saya jalan. Pada belah kanan saya jalan dulu. Jalan saya tengok Saya tengok, saya jalan sampai ujung tu kan, Casey. Ujung diorang bilang tu yang kita ambil barang tu ada tikar dengan blanket. Lepas tu saya diri tak, Casey. Dalam 5 minit, dalam 10 minit saya diri. Saya tengok
mana diorang bilang ada hantu. Kalau kita jalan, diorang bilang ada nampak lah. Saya tunggu tak ada. Saya bilang ini semua bohong lah, saya bilang. Lepas tu bila saya waktu nak keluar tu semula Casey, saya nak turun ke tangga tu Casey, nak turun bawah tempat tingkat 2. Bila saya tengah jalan tu, pasal dia koridor tau jalan, serta-merta tu Casey, bulu roma dah macam terlalu naik lah Casey. Bulu roma pada hujung rambut sampai hujung kaki ni semua dah macam berdiri lah Casey. Saya dah macam ini betul-betul ni ada pak belakang saya. Perasaan saya lah, ini mesti kan ada pak belakang, saya bilang. Saya rasa, tapi saya tak berani nak toleh. Saya cuma dah macam tak boleh bergerak tak cik. Saya punya langkah tu dah macam tak boleh bergerak, macam dah kaku. Lalu saya baca surah Ikhlas tau. Saya bila baca surah Ikhlas tu Casey, serta-merta saya punya bulu roma semua dah macam balik, macam badan saya dah macam biasa lah. Bila saya nak switch on lampu koridor, serta-merta macam lampu koridor tu meletup lah Casey. Macam totally macam tolling on, macam pop gitu Casey. Dia bunyi meletup. Saya pun lari Casey. Pada hujung saya lari ke bawah. Saya lari sekali. Kawan saya pun yang tempat tingkat 2 tu tengah tulis. Dia nampak saya lari macam kuatkan. Dia bilang, Yusri apa tengah lari? Saya bilang ada hantu. Dia pun saya cakap gitu Casey. Dia pun lari lah. Saya pun lari sampai pergi tempat kitanya office lah, kontrol tu. Saya punya staff, saya punya sarjan lah, nama dia Sarjan Jasman. Dia bilang apa pasal? Saya bilang cerita yang tadi yang mula saya cerita yang saya gini. Bilang dia, okey naik atas. Kali kita 3 orang naik atas lah. Naik atas kan. Bila naik atas tu Casey, bila dia switch on lampu koridor, semua lampu koridor ada. Bila saya tadi nak on kan Casey, tak boleh, macam meletup. Kali kawan saya punya Sarjan Jasman bilang, kau Yusri pun sama satu. Kau nak cuba-cuba, kalau kau kuat tak apa tak. Saya bilang ni aku cuma nak tengok-tengok je. Dia bilang dah, kat sini jangan cuba-cuba, sini bahaya, dia bilang. Tu lah pengalaman saya di waktu di Station Barrack, tempat Jalan Bahar camp tu lah. Jadi terima kasih bang Okey, terima kasih. Kembali itu dia sebagai seorang provos bertugas di ketika menjalani perkhidmatan negara. Provos ni kira dia macam military police lah. Dia kira polis untuk SDF. Jadi terima kasih abang kerana sudah berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman selanjutnya ini. Dan ini adalah kisah daripada Encik M. Ravi. Ya, M. Ravi. Dan katanya di sini saya adalah seorang pendengar yang menetap di Johor. Saya bekerja di Singapura sebagai seorang pembersih di salah sebuah hospital di sini. Pengalaman yang diceritakan oleh Encik M. Ravi, terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Encik M. Ravi kiriman email dalam bahasa Melayu ni. Yang telah pun berkongsi pengalaman. Terima kasih sekali lagi. Dikongsi sama, Encik M. Ravi bertugas sebagai seorang pekerja pembersih di salah sebuah hospital di Singapura. Dan dia bertugas pada shift malam ketika kejadian ini berlaku. Saya berada dekat satu kawasan tempat menunggu lah. Ni dipanggil macam waiting lounge. Jadi apa yang berlaku, sedang saya lalu dekat depan tu, saya ternampak di dalam waiting lounge tu ada air yang tertumpah. Saya pun datang ke waiting lounge membersihkan air yang tumpah. Dalam waiting lounge tu cuma ada 2 orang saja yang sedang duduk lah. Dan seorang lelaki tua dan seorang lagi perempuan tua. Kedua-duanya adalah bangsa Cina. Ya, kedua-dua suami isteri ni sedang duduk di waiting lounge, mungkin sedang tunggukan seseorang yang menjalani satu pembedahan ke ataupun ada kecemasan. Saya tidak pastilah, kata Encik M. Ravi. Jadi inilah kisah yang diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Katanya bila saya lalu dekat waiting lounge, saya ternampak air tumpah. Jadi saya ternampak ada 2 pasangan suami isteri lah, sebab duduk sebelah-sebelah ni. Saya pun tengok dan saya pergilah ke tempat bilik saya ni untuk mengambil mop untuk mop lantai dan juga membersihkan tempat itu. Jadi pertama kali nampak 2 orang. Dalam waiting lounge tu tidak ada orang lain kecuali 2 pasangan. Saya kembali untuk ambil mop dan bersihkan lantai lah. Bila datang balik ni, apa yang berlaku,
bila saya datang balik ke lounge tersebut, seorang lelaki Cina ni sedang duduk seorang diri, tak tahu mana pergi nyonya tua tadi itulah. Dan kemudian datang lagi 3 orang masuk ke dalam bilik waiting lounge dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan cemas, maaf ya, dan sedang berbual dengan lelaki Cina dalam bahasa Cina dan bahasa Mandarin. Saya ni fasih bahasa Cina dan saya faham apa yang mereka katakan. Tengah bersih-bersihkan dan saya terperanjat sebenarnya apabila si bapa ni tiba-tiba berbual dengan anak-anaknya dengan tangisan lah, mengatakan ibunya masih lagi berada di dalam bilik pembedahan, sedang dibedah dan sedang menantikan doktor ataupun nurse untuk keluar bercakap dengan mereka. Dan saya macam nak tanya tu Casey, nak buka suara nak tanya. Tadi si pakcik ni, si lelaki Cina tua ni sedang duduk. Saya nampak di sebelahnya seorang wanita Cina tua. Dan tempat tu banyak sangat tempat kosong. Jadi kalau mereka antara satu sama lain tak kenal, mereka akan duduk berjauhan lah. Seorang duduk sini, seorang lagi mungkin duduk di bahagian hujung. Tapi bila saya datang, mereka duduk sebelah menyebelah dan gerak-geri ni, cara mereka duduk sedang menunggu dalam keadaan kesedihan. Saya rasa mereka ni suami isteri. Tapi bila saya datang balik, wanita tua tu dah tak ada. Ahli anggota anak-anak yang datang ni, bila si bapa cakap yang ibu mereka masih dekat dalam, saya terkejut. Saya terperanjat sangat-sangat. Saya tetap bersihkanlah tempat tu dan saya terus tinggalkan, berlalu pergi untuk lakukan kerja-kerja yang lain. Terima kasih Casey daripada Encik M. Ravi, pendengar Misteri Jam 12 dari Malaysia. Baik, silakan 669. Terima kasih pada Encik M. Ravi yang sudi berkongsi peristiwa. Jadi mungkin wanita tu kakaknya, mungkin kakak ipar ke, tak tahulah. Tapi beliau sebenarnya hanya berada di sana seketika dan dia faham apa yang diperbualkan. Yang di dalam sedang menjalani pembedahan adalah isteri kepada lelaki yang sedang bercakap dengan anak-anaknya. Selepas ini boleh hubungi saya 669118897. Waktu sekarang 1.50 pagi dan selamat pagi kepada semua. Dah pun masuk hari Sabtu hari ini. Selamat hujung minggu kepada yang sedang bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada di sini berkongsi macam-macam pengalaman, pendapat, pandangan lah. Yang ini daripada Encik Alicia, katanya, Casey, kakak pernah bercuti di Australia dan pengalaman kakak yang kakak alami lah. Ini berlaku pengalaman yang menyeramkan ini ketika bercuti di Australia. Terdengar bilik sebelah ni bunyi pekikan yang begitu kuat sangat. Jadi bunyi pekikan ni terlampau kuat sampaikan kakak dengan suami yang sedang menonton TV dekat bilik sebelah ni terkejut kami berdua dan kami terpaksa menelefon pihak hotel lah untuk naik ke atas dan beritahu tentang bilik yang bising dekat sebelah ni. Apa yang berlaku, pihak hotel ni atas dan bercakap dengan suami lah. Dia cuba berbual dengan suami. Tahu-tahu katanya dia nak upgrade bilik kita ke bilik yang lain. Kami cuma tinggal bilik deluxe yang biasa. Tapi kali ini dia nak kasih suite Casey. Siapa yang tak nak? Dan kemudian pihak hotel tidak jelaskan apa yang berlaku dekat sebelah. Tapi kakak rasa macam ada sesuatu tak kena ni. Jadi nak bertanya pun orang dah kasih suite. Kita pun malam tu juga bungkus naik ke atas. Woi, besar biliknya Casey. Cantik pemandangan, tingkat tinggi pula tu. Tapi tentang pekikan yang berlaku dekat sebelah tu, tanda tanya hingga ke hari ini. Mungkin ada yang pernah pergi ke hotel ... Minta maaf lah tak dijelaskan di sini Baik, kita terus ke hujung talian 669118897. Baik, silakan. Hello, selamat pagi. Pagi. Hai, siapa tu? Mimi. Mimi, panggilan dari mana ni Mimi? Panggilan dari Punggol. Ada kisah tentang apa Mimi? Silakan. Kisah
Dekat Punggol. Kisahnya pada suatu malam, sedang saya tengah duduk dan diam kan. Tiba-tiba malam tu dalam pukul 11 masuk 1 pagi gitulah. Sedang baring-baring, berbual-bual dengan teman-teman. Sedang duduk dan diam kan. Tiba-tiba bunyi anjing menyalak dengan kuat. Tiba-tiba kita macam duduk sambil-sambil berbual gitu. Dah waktu malam. Habis kita tengok bawah lah. Pasal dekat daerah Punggol ni terlalu sunyi sangat. Habis bila kita tengok ramai-ramai kat bawah kan, kita cari. Pasal dia punya nyala dia terlalu kuat sangat untuk kita pastikan dekat tempat yang terlalu gelap sekali. Kita carilah. Pasal ada teksi, ada kereta tu pass by pun cuma 2-3 je tau. So kita macam nak pastikan ada apa kat situ. So teman saya ajak turun bawah. Bila turun bawah tu kita jalan tempat senyap tu ada train dekat Punggol Interchange. So kita cari. Bila kita datang dekat, anjing tu makin menyalak. Bila kita cari tapi tak dapat. When comes to like macam kita jalan-jalan cari tapi tak dapat anjing tu. Bila kita datang dekat, dia lagi jauh suara dia. Bila kita pergi dekat lagi, suara dia jauh. Bila kita datang tempat yang untuk tapi kita bila nampak anjing sekali bila kita datang depan lagi sikit, anjing tu macam kita tiba-tiba je ada anjing. Tapi bila kita datang dekat je kan, tak ada. Tapi dia punya nyalak je makin nyaring je. So kita decide semua jalan lah balik lah. Itulah cerita. Terima kasih ya. That's it lah. Baik. Balik lah. Terima kasih ya. Itu tentang kisah yang dikatakan mungkin ada beberapa anjing yang mengganggu lah. Kata orang ni kalau lazimnya di kawasan-kawasan yang banyak ada anjing-anjing liar, tiba-tiba anjing tu macam sekumpulan anjing akan berlari ke satu daerah mengejar sesuatu yang mereka sendiri tak nampak. Yang anjing-anjing itu tak dapat lihat, yang kita tak nampak lihat lah, anjing tu nampak sesuatu lah. Dan menyala pada tengah-tengah malam, anjing tu sebenarnya ternampak sesuatu di mana kita sendiri tidak boleh lihat. Jadi itu kata orang lah, tapi tak tahu sebenar bagaimana kisah-kisah yang dikatakan. Lazimnya tentang anjing liar ni banyak di kawasan-kawasan seperti dikatakan Punggol memang Punggol ni banyak estate-estate perumahan yang baru nak dibangunkan. Ada lagi tempat-tempat yang mungkin semak samun dan sebenarnya banyak anjing liar di sana. Jadi anjing-anjing liar ni kadang-kala ketika mereka sedang bermain tiba-tiba ternampak sesuatu. Dan ada kata, ini bukan saya cakap, ini saya dengar cerita dan mereka berkongsi lah. Benar ataupun tidak pasti. Tapi bila ada beberapa ekor anjing ni menyalak kepada sesuatu, ke arah sesuatu yang kita tak boleh lihat, hati-hatilah. Sebabnya anjing-anjing ni lazimnya akan kejar. Yang mereka kejar ni adalah penanggal. Sebabnya penanggal ni semua tahulah, penanggal ni adalah kepala yang terapung-apung lah. Di mana dari kepala tu boleh lihat usus-usus yang tergantung. Jadi anjing-anjing ni boleh bau dan boleh mengesan. Maka itu dia menyalak dan mengejar. Bila dia kejar tu sebenarnya nak makan usus yang tergantung pada penanggal tersebut. Benar ataupun tidak, MJ12 sebagai hiburan sahaja. Baik, kisah diteruskan. Mungkin ada saya rasa tak sempat untuk saya jawab panggilan anda pada malam ini. Dengan itu saya pun nak akhiri tugas saya. Tapi sebelum tu, satu lagi kisah sebelum saya akhiri tugas pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ni kejap Mana tadi email saya ni? Dah baca. Baik.
Selanjutnya kisah dalam rancangan MJ12. Bagaimana agaknya saudara? Kisah yang ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar dan ini berlaku di rumah lama beliau, dan kisah ini diceritakan berlaku di Rompin. Rompin tak tahulah, Rompi saya tahu Rompi. Itu lagu reggaeton Kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang terakhir yang ingin saya bacakan kepada anda semua, ini pengalaman datangnya daripada Nur Sheila. Nur Sheila berkongsi kisah ini di rumahnya di Rompin. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mendapat tahu daripada ibu saya yang saya akan mewarisi saka arwah nenek saya bila usia saya genap 12 tahun. Cerita ini diberitahu oleh ibu saya ketika saya berusia 11 tahun. Mungkin usia yang cukup muda. Tapi pada usia yang muda itulah saya cukup memahami keadaan. Saya memahami keadaan sangat-sangat sebabnya saya yang menjaga adik-adik saya ketika ibu saya bertugas. Saya ni datang dari keluarga ibu tunggal. Ayah telah pun berpisah dengan ibu, meninggalkan ibu saya menjaga kita 5 beradik. Saya pada waktu itu yang paling tua, berusia 11 tahun. Jadi saya kenal erti tanggungjawab. Saya kenal erti menjaga adik-adik. Bila ibu keluar ke kerja, itulah tugasan saya. Balik sekolah terus pulang ke rumah. Jadi pada suatu harilah, ketika usia 11 tahun, ibu beritahu saya satu perkara. Katanya, Sheila, nanti bila Sheila 12 tahun, sesuatu akan berlaku. Saya terperanjat. Tapi saya tahu nenek saya ada saka. Dan saya tahu saka tu harus diberikan kepada seseorang. Tapi saya tidak tahu harus diturunkan kepada saya. Dipendekkan cerita, bila ibu berbual dengan saya, ibu juga sedang usaha cara-cara untuk menyekat saka itu daripada datang dipindahkan kepada saya. Nak panggil bomoh Kisi, waktu tu memang tak ada duit. Pernah Kisi bomoh mengenakan harga yang begitu tinggi. Nak panggil pula ustaz, takut pula nanti bila ustaz tu membaca sesuatu, nenek saya akan terjejas dengan keadaan. Jadi inilah yang membuat saya sekeluarga berbelah bagi, kata Sheila pada usia 11 tahun. Pendengar Ria 897, akhirnya ibu saya cuba mendapatkan bantuan seorang imam yang ada di kampung kami di Rompin. Imam datang, ibu jelaskan kisahnya tentang saka yang nak dipindahkan. Imam tu sebenarnya telah pun membantulah, cuba sedaya apa yang dia mampu. Katanya dia akan cuba buat apa yang dia boleh lah, yang dia faham dia akan cuba. Imam tu cubalah membaca surah ini, surah itu, buat ini. Bila usia saya 12 tahun Kisi, tidak ada apa-apa yang berlaku. Saya rasa gembira sangat. Saya ingat lagi pada tarikh lahir saya, usia 12 tahun, tidak ada apa-apa yang berlaku yang mungkin membuat saya ni sebagai pewaris saka. Dan saya dengan ibu saya ingatkan pada waktu itu, tolongan daripada imam telah pun membantu menghentikan saka daripada diturunkan pada saya. Rasa bersyukur sangat-sangat. Sampaikan pada suatu malam Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, terpulanglah pada anda nak percaya ataupun tidak pengalaman saya, kata Nur Sheila. Waktu tu saya sedang tidur dalam bilik bersama dengan 2 adik perempuan saya. Saya di atas katil, adik perempuan saya berkongsi katil juga, tapi katil yang lain, ada 2 katil. Tengah baring, saya dengar tahu dalam bilik yang gelap bunyi sesuatu macam ada orang sedang berjalan.
Saya cuba pandang dekat lantai bawah rumah ni, tengok tak ada apa-apa. Saya tengok dekat pintu tak ada orang masuk. Tapi tingkap bilik pada malam itu terbuka. Adik saya 2 orang sedang nyenyak tidur. Pendengar Ria, apabila saya pandang dekat atas tingkap bilik terperanjat, ternampak makhluk seperti polong. Hantu polong, Casey. Merangkak dekat atas siling rumah dalam bilik, sedang merangkak dengan rambutnya menuju ke arah saya dan turun tembok sehingga akan membuat saya terpekik histeria. Casey, rupa-rupanya itulah saka yang diturunkan oleh nenek kepada saya. Waktu tu pun memang tidak tahu. Waktu tu saya ingatkan itu adalah gangguan. Ingatkan itu adalah gangguan. Dipendekkan cerita, itu sebenarnya adalah saka. Saka tu keluar dari badan nenek berbentuk makhluk yang disebutkan tadi, merangkak dan masuk ke dalam bilik saya untuk memasuki badan saya. Sebenarnya bukan pada tarikh lahir saya usia 12 tahun, bukan. Tapi saka tu akan diturunkan saat saya masuk usia balik. Pada hari yang sama, mohon maaf Casey kalau mungkin kurang sesuai untuk saya katakan, saya telah pun mencapai usia balik, dan itulah serangan sakit wanita yang pertama pada malam yang disebutkan. Rupa-rupanya saka yang diturunkan adalah saka tunggu saya masuk usia balik, barulah sampai dan memasuki badan saya. Sekarang dah masuk dalam badan, susah nak dikeluarkan. Cuba, tetapi bukan senang. Malah adik-adik saya takut nak tidur sebilik dengan saya. Sebabnya setiap kali saya tidur di atas katil, adik-adik saya akan nampak ada seorang makcik tua ni tidur di tepi bersebelahan dengan saya. Baik, terima kasih kepada anda. Saya harus tutup tirai. Memang tak sempat untuk saya jawab panggilan sekali lagi. Jumpa anda hari Isnin kalau tidak ada apa-apa yang menghalang. Dan yang penting sekali, ingatlah MJ12 sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupalah untuk anda ikuti. Ini dia lagu-lagu rock lama tu dalam Rock Hits. Terima kasih dan selamat hujung minggu pada semua geng-geng momok Singapura, Malaysia, Indonesia, di Brunei, di UK, di Amerika, di Australia. Ada juga sedang mendengar dari Dubai yang kirimkan message kepada saya. Terima kasih. Yang berada di Jerman pun terima kasih yang sudi memantau siaran Ria 897 FM. Selamat pagi dan terus bersama kami.